yang saya dapat untuk bahagian dari segi daerah. Manakala dari segi tempoh pengajaran, pengalaman mengajar, dilihat dari segi bilangan peratus untuk keseluruhan guru, kebanyakannya pengalaman adalah 4 tahun ke atas yang paling tinggi, dan manakala guru yang terlibat untuk kajian ini adalah sebanyak 66.7% bagi umur 31 hingga 40 tahun. Itu adalah jumlah yang paling tinggi, peratus yang paling tinggi. Dan seterusnya untuk demografi yang lain adalah dilihat kebanyakan guru-guru tasawuf emas adalah mempunyai kelayakan diploma pendidikan. Okey, dan untuk data deskriptif di sini untuk yang persoalan yang pertama, iaitu ini melihat tahap kefahaman guru tentang menciptakan kesetaraan. So di sini untuk bahagian instrumen yang pertama adalah rendah, tahap yang rendah, di mana nilai MIT adalah 1.9653, iaitu yang paling rendah. Tahap yang rendah. Manakala untuk bahagian yang kedua, iaitu dari segi amalan penggunaan cetakan kesetaraan dalam kelas oleh guru, dia juga mempunyai nilai yang rendah, iaitu 2.2681. Dan untuk yang bahagian ketiga dalam instrumen, iaitu amalan penggunaan cetakan kesetaraan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guru, juga tahap yang rendah, iaitu 1.9417. Dan manakala untuk bahagian yang terakhir dalam instrumen kajian, iaitu pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak berumur 3 tahun, juga mempunyai nilai tahap yang rendah, iaitu 1.8167. Okey, ini adalah untuk persoalan kajian 1 hingga 4. Manakala untuk persoalan 5, 6, 7 dan 8, saya ingin mengetahui korelasi, dan oleh yang demikian saya menggunakan screeners dan juga persis untuk mengetahui sama ada taburan data saya adalah normal ataupun tidak, dan didapati taburan kajian adalah normal. So saya menggunakan korelasi Pearson. Dan untuk yang korelasi Pearson antara kefahaman guru dan juga amalan penggunaan cetakan kesetaraan, dan di sini menunjukkan nilai pengkalibrasi adalah 0.204, menunjukkan terdapat perhubungan. So oleh yang demikian dia menolak hipotesis yang pertama. Dan untuk yang korelasi yang kedua, iaitu hubungan antara kefahaman guru tentang cetakan kesetaraan dengan amalan penggunaan cetakan kesetaraan dalam aktiviti pengajaran dan pengajar oleh guru, mempunyai nilai pengkali korelasi 0.698, di mana ia juga menolak hipotesis yang kedua, di mana dia menunjukkan terdapat hubungan di antara kefahaman dan juga amalan penggunaan cetakan kesetaraan. Dan untuk persoalan yang ketujuh, iaitu saya ingin mengetahui hubungan antara amalan penggunaan cetakan kesetaraan di dalam kelas dengan pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak berumur 3 tahun. Di sini nilai pengkali korelasi adalah 0.145, di mana mempunyai perhubungan di antara dua kumulatif tersebut, dan ini menolak hipotesis yang ketiga. Dan yang terakhir adalah saya ingin mengetahui perhubungan di antara amalan penggunaan cetakan kesetaraan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guru dengan pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak berumur 3 tahun. Nilai pengkali korelasi adalah 0.763, menunjukkan terdapat perhubungan di antara dua kumulatif tersebut, dan ia juga menolak hipotesis yang keempat. So ini adalah ringkasan daripada dapatan kajian saya untuk persoalan kajian 1 hingga 4. Manakala ini adalah ringkasan untuk persoalan kajian 5, 6, 7 dan juga 8. Okey, untuk perbincangan tahap kefahaman guru tentang cetakan kesetaraan, saya mendapati kemungkinan besar tahap kefahaman guru ini adalah rendah, adalah disebabkan kurikulum sendiri, iaitu dari segi KPN 2017 dan juga SPK Semakan 2017, di mana tidak ada penyataan secara jelas tentang menciptakan kesetaraan. Oleh yang demikian, dia boleh mempengaruhi tahap kefahaman guru, dan juga itu sahaja yang saya dah mendapati daripada bacaan saya
terdapat kekurangan kajian dalam negara yang berkaitan tentang cetakan kesetaraan. So di sini menunjukkan bahawa kita lebih kepada fokus kepada kajian bacaan, interaksi pembacaan awal, tulisan. So ini juga dapat dilihat dalam kajian-kajian lepas di mana oleh Juki, saya dan juga Mas Fina yang pada tahun 2017 di mana mengatakan bahawa cetakan kesetaraan tiada dalam ayat pentaksiran generasi awal yang sedia ada. So yang seterusnya adalah untuk perbincangan dari segi tahap amalan penggunaan cetakan kesetaraan dalam kelas oleh guru. So dia juga berada pada tahap yang rendah. So ini kemungkinan besar adalah disebabkan cetakan itu lebih berfungsi kepada sebagai perhiasan semata-mata. So ini adalah dinyatakan dengan jelas dalam kajian dijalankan oleh Gerti et al. 2016 dan kemungkinan yang lain juga adalah disebabkan kurangnya kajian tentang amalan penggunaan cetakan kesetaraan. So lebih kepada kebanyakan kajian dalam negara lebih memfokuskan kepada kemahiran literasi awal. Maksudnya di sini dia menyentuh pelbagai perkara dalam literasi awal, tidak ada secara spesifiknya. Dan kerja itu dapat dilihat dalam Ilyas, Hamzah dan juga Razali pada tahun 2017 yang memfokuskan kepada kemahiran literasi awal, dan juga Arsyad dan juga Sokchin 2017, dan juga Kamru dan Jamil dan Ayus Osman pada 2020 juga memfokuskan kepada kajian yang berkaitan dengan bacaan. Okey, manakala untuk perbincangan tahap amalan penggunaan cetakan kesetaraan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guru. So dia juga berada pada tahap yang rendah di mana kemungkinan disebabkan oleh kesetaraan guru yang kurang didedahkan tentang kepentingan cetakan kesetaraan. So kebanyakannya di luar negara dia lebih memfokuskan memang menyentuh tentang cetakan kesetaraan. Tapi kalau di dalam negara lebih kurang ditekankan tentang cetakan kesetaraan, dan itu boleh menyebabkan salah satunya mengapa tahap amalan penggunaan tersebut berada pada tahap yang rendah. Dan juga kemungkinan besar guru beranggapan bahawa umur kanak-kanak ini adalah kurang sesuai, kita tahu adalah untuk menggunakan cetakan kesetaraan, tetapi sebaliknya sepatutnya umur itu adalah yang sesuai. So disebabkan itu kemungkinan besar juga disebabkan itulah tahap yang data yang dapat didapati adalah pada tahap yang rendah. Okey, yang seterusnya adalah untuk perbincangan tahap pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak yang berumur 3 tahun juga berada pada tahap yang rendah. So kemungkinan adalah disebabkan sepatutnya nama itu adalah penting untuk kanak-kanak, tapi daripada data yang didapati adalah kanak-kanak masih lagi suka untuk mengecam mengenal pasti nama mereka. So di sini adalah dapat dilihat oleh nilai sepatutnya bila menyatakan bahawa nama itu adalah suatu perkara yang bermakna. So tentunya adalah lebih mudah untuk kanak-kanak mengecam nama mereka, tetapi sebaliknya yang berlaku dalam data yang didapati. Okey, dan seterusnya adalah kemungkinan adalah disebabkan kemahiran kenal pasti abjad berada pada tahap yang rendah. So ini dilihat dalam instrumen kajian di mana terdapat item yang untuk mengetahui sama ada kanak-kanak ini sudah boleh mengenal pasti abjad ataupun tidak, tetapi data yang didapati adalah rendah. So kemungkinan disebabkan itu untuk kanak-kanak mencapai pengecaman perkataan adalah berada pada tahap yang rendah disebabkan kemahiran untuk mengenal pasti abjad pun berada pada tahap yang rendah. Dan ini dapat dilihat dalam model Henry dan juga McCormick 2004 yang menyatakan bahawa sepatutnya kanak-kanak bermula untuk mengecam adalah bermula pada abjad sebelum dia mengenal pasti perkataan secara akademik. Okey, dan yang seterusnya adalah untuk perbincangan dari segi hubungan, di mana untuk hubungan keempat dari segi persoalan kajian 5, 6, 7 dan 8 mempunyai perhubungan di antara satu sama lain dari segi variable. So ini menolak dari segi hipotesis. So untuk hubungan di antara kefahaman guru tatkala dengan amalan penggunaan, so kemungkinan di sini adalah disebabkan bantuan guru dan juga sekarang ini dapat sepatutnya mempengaruhi perkembangan literasi. So itu adalah disebabkan dia menyatakan bahawa memang apabila guru memberi bantuan secara tak langsung, perkembangan literasi kanak-kanak ini akan bertambah. So ini menunjukkan bahawa memang terdapat hubungan di antara kefahaman dan juga penggunaan, sebab dari segi untuk ilmu faham dia akan memerlukan bantuan dari guru itu juga. So ini dinyatakan oleh Bukhari et al. 2012 dan juga pengetahuan seseorang mempengaruhi kesan kepada kanak-kanak. So ini dinyatakan oleh Adam
1990, Becker, Fernandez, Prince, Seeker dan juga Wheeler 1998. So ini menyatakan bahawa apabila seseorang itu memiliki pengetahuan, secara tidak langsung dia akan mempraktikkan dalam kehidupannya, seterusnya akan memberi kesan kepada kanak-kanak. So ini mengukuhkan lagi bahawa memang terdapat hubungan dari segi kefahaman dan juga dari segi amalan yang digunakan. Mesti amalan menggunakan cetakan setaran. Dan juga untuk yang ke McGee 2007 menyatakan dari segi salah faham konsep di mana menunjukkan di sini apabila guru tidak memahami konsep apa yang dimaksudkan dengan definisi cetakan setaran, secara tak langsung apabila guru tak faham, dia tidak akan dapat mempraktikkan. So ini dicantikkan oleh McGee 2007. Dan seterusnya adalah dari segi perbincangan dari segi hubungan di antara kefahaman guru taska dengan amalan penggunaan cetakan setaran dalam aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran oleh guru. So di sini menunjukkan wujudnya hubungan di antara kefahaman dan juga amalan penggunaan cetakan. So ini adalah disokong apabila keseronokan aktiviti PDP ini dapat meningkatkan pemahaman kanak-kanak. So ini adalah dinyatakan oleh Kirby dan juga Android 2004, di mana bila untuk guru melahirkan apabila guru untuk merancang aktiviti keseronokan satu aktiviti, so menggunakan kefahaman guru terlebih dahulu. So di sini menunjukkan secara tidak langsung dia menggambarkan dari segi kefahaman dan juga dari segi amalan penggunaan cetakan setaran. Dan juga selain daripada itu dapat juga dilihat di mana tiada suatu topik khusus cetakan setaran dalam kurikulum, maka guru tidak mengamalkan. So maksudnya di sini disebabkan tidak ada penyataan ataupun penjelasan yang secara terperinci tentang cetakan setaran di dalam kurikulum, maka guru ini tidak ada pengetahuan ataupun tidak ada kefahaman tentang dengan tersebut, maka dia tidak digunakan dalam penggunaan dalam aktiviti pengajaran. So itu dapat dilihat dalam kurikulum KPN 2013 dan juga dinyatakan oleh kajian yang lepas, iaitu dari Jupri dan juga Zainal pada tahun 2015, iaitu perkembangan literasi awal tidak dinyatakan secara terperinci. Itu menunjukkan kepada literasi awal, tidak menunjukkan pada cetakan setaran. Dan juga yang seterusnya adalah perbincangan hubungan di antara amalan penggunaan cetakan setaran dalam kelas oleh guru taska dengan pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak. So di sini memang wujud hubungan di antara dua buah tersebut. So di sini adalah kemungkinan disebabkan oleh amalan perkembangan literasi dan juga perkembangan literasi saling mempengaruhi, di mana apabila kita melakukan, dan ini disokong oleh Ko et al. 2006, maaf typist itu. Maksudnya di sini apabila guru menggunakan ataupun mengamalkan satu perkara kepada kanak-kanak, secara tak langsung dia akan mempengaruhi perkembangan literasi yang lain juga. So di sini yang kemungkinan yang seterusnya adalah disebabkan rancangan positif dalam kelas memberi kesan kepada perkembangan literasi kanak-kanak, dan ini disokong oleh Pachiwa, Hoffman dan T 2011, Zolchik, Carl, Mahoney dan juga Stapler 2016. So ini menyatakan bahawa rangsangan positif di sini kemudian merujuk kepada amalan yang digunakan oleh guru, kemudian dari segi cara guru menggunakan cetakan setaran dalam kelas. Secara tak langsung dia akan meningkatkan perkembangan kanak-kanak, iaitu merujuk kepada pencapaian pengecaman perkataan. Dan yang seterusnya adalah perbincangan hubungan di antara amalan penggunaan cetakan setaran dan juga dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran oleh guru taska dengan pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak. Dan di sini juga wujud hubungan di antara dua perkara tersebut. Dan di sini adalah kemungkinan disebabkan pemahaman simbol dalam pemahiran membaca, di mana untuk kanak-kanak boleh membaca, kanak-kanak memerlukan tahu apa yang dimaksudkan dengan simbol dan apa yang dimaksudkan dengan perkataan. Oleh yang demikian, apabila guru melaksanakan amalan tersebut, secara tak langsung dia akan meningkatkan dari segi pencapaian pengecaman perkataan. So di mana dia dapat meningkatkan kemahiran membaca dalam segi permulaan dari segi kemahiran membaca, iaitu kemahiran mengucap. Dan ini adalah disokong oleh Gatsby 2017 dan juga Marikis 1993. Dan kemudian juga adalah disebabkan peranan guru kepada kanak-kanak dalam meningkatkan kesedaran, dalam meningkatkan perkembangan literasi, dan ini adalah disokong oleh Vygotsky 1986 dan Newman et al. 2013 dan juga Newman dan Roscoe 1993 dan Buckley 1994. So di sini bermaksud di sana apabila bimbingan daripada guru, peranan guru itu dari segi amalan,
maka dia akan meningkatkan dari segi perkembangan literasi, iaitu merujuk kepada pengecaman perkataan. So itu adalah kebijakan bagi untuk persoalan kajian dari segi 1 hingga 8. Dan manakala untuk dari segi implikasi kajian ini adalah dilihat dari segi 3 perspektif, iaitu dari segi sistem pendidikan negara, semakan kurikulum yang sedia ada perlu dilaksanakanlah dari segi menyentuh kepada cetakan kesetaraan dan juga kemungkinan dari segi ubah surat dan juga tambahkan dengan kurikulum. Dan juga dari segi kanak-kanak itu sendiri, kita akan dapat melihat dari segi trend pembelajaran kanak-kanaknya supaya lebih bermakna, supaya kita dapat mengetahui iaitu cetakan kesetaraan ini memainkan aspek penting dalam diri kanak-kanak. So oleh demikian, kita kemungkinan dapat membantu untuk mengubah trend yang pembelajaran sekarang ini pada yang lebih baik lagi untuk kepentingan kanak-kanak itu sendiri. Dan juga daripada kajian ini juga kita akan dapat juga melihat kepentingan cetakan kesetaraan. Oleh demikian, kita boleh dapat merancang aktiviti yang konkret dari segi rutin dan juga dari segi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan aktiviti supaya lebih seronok. Dan juga daripada segi guru, kajian ini dapat memberi maklumat dan juga maklumat dan juga kesedaran kepada guru sendiri. Dan juga oleh demikian, daripada kesedaran tersebut, guru dapat merancang aktiviti supaya lebih efisien. Dan daripada dari segi melihat kekurangan tersebut dan juga kepentingan kecetakan kesedaran kepada kanak-kanak, so kemungkinan guru boleh menyertai kursus-kursus dan juga bengkel-bengkel yang berkaitan. Dan untuk cadangan kajian ini adalah 3 perspektif juga. Kementerian Pendidikan Malaysia mengatakan kurikulum dan juga kerjasama dengan kementerian yang lain untuk perubahan. Dan untuk pengajian akan datang, kesedaran tentang impak kecetakan kesedaran pada kanak-kanak dan panduan untuk kajian yang akan datang yang melibatkan skop ini. Dan kemungkinan populasi kajian ini mungkin digunakan lebih besar untuk mendapatkan data yang lebih ukur dan seterusnya akan memberi maklumat yang lebih terperinci lagi dan lebih bagus lagi untuk kajian yang lebih yang lebih baik akan datang. Dan juga menggunakan untuk kajian yang lain untuk peroleh data yang lebih tepat dan juga yang lebih ukur. Dan seterusnya untuk guru naskah daripada cadangan ini saya nyatakan untuk meletakkan ilmu dan juga kemahiran literasi awal kanak-kanak dan juga pelbagaikan kemahiran strategi untuk menggunakan cetakan kesetaraan. Dan kesimpulannya di sini adalah kajian ini adalah untuk melihat apa yang tahap dari segi kanak-kanak, tahap kefahaman guru dan juga amalan penggunaan cetakan kesetaraan dan juga kesannya dari segi pencapaian pengecaman kanak-kanak dan mendapati keseluruhannya berada pada tahap yang rendah. So dan daripada kajian ini juga dapat dilihat bahawa setiap pemulik web itu mempunyai kaitan dan hubungan antara satu sama lain. So oleh yang demikian, saya berharap agar kajian ini secara tak langsung dapat memberi maklumat baru kepada pengkaji-pengkaji akan datang untuk melakukan kajian yang lebih baik yang melibatkan tentang cetakan kesetaraan. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Okey, terima kasih Akita telah membentangkan kajian, dapatan kajian anda. Okey, seterusnya kita ke seksi soal jawab. Okey, kita menjemput penilai Profesor Nadia, Dr. Maslina dan juga Dr. Jufri untuk tanya soalan berkenaan kajian Akita. Okey, Dr. Jufri, Dr. Maslina, siapa nak mula? Jufri dulu. Saya. Okay, Dr. Jufri. Saya pula ya, Dr. Mas. Okey. Kepakaran Dr. Jufri ni sebenarnya. Boleh je. Okey, insya-Allah. Alright, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi pada hari ini, Dr. Loy, Dr. Zainia selaku penilai utama, Dr. Mazlina selaku penilai dan seterusnya pada Cik Akidah, okey, dan pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini dan Puan Nuriana selaku yang inilah. Okay, kita punya staf yang menguruskan sesi Viva untuk Cik Akidah hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas tahniah kepada Cik Akidah
kerana telah berjaya membentangkan dan tanya jawab pada Dr. Zainia selaku penyelidik utama telah membentangkan Al-Baibah ataupun kajian yang telah dijalankan. Sebenarnya tajuk tentang cetakan persekitaran ni saya memang pada mulanya lah Q ada jumpa datang dan sebagainya, dan Alhamdulillah Q ni dia menyahut cabaran. Saya kata cetakan persekitaran tak ada orang buat, so kena buat lah. Yang lain-lain dah buat apa nak buat kan. Dan dia menyahut cabaran, dan bila saya nampak overall tentang cetakan persekitaran tu jelas secara keseluruhannya something new. Sebab kita ni bila kaji tentang literasi tak cukup tangan nak buat, banyak komponen-komponen kan. So bila ada pengkaji-pengkaji lain buat, sekurang-kurangnya adalah boleh lepas tangan sikit. Okay, so saya ucapkan tahniah. Cumanya mungkin ada beberapa pandangan saya sendirilah. Okay, mungkin lepas ni boleh rujuk dengan penyelia sama ada bersetuju ataupun tidak. Ini mungkin dari segi saya punya pandangan, persepsi tentang laporan yang kamu jalankan. Mungkin perlu diperbaiki, mungkin perlu dikekalkan, bergantung kepada keputusan bersama nantilah. Di sini saya cuma kongsi apa yang saya rasa supaya boleh memantapkan lagi research ini. Okey, untuk sesi Viva ini sebenarnya juga menguji sejauh mana kefahaman pelajar dari segi aspek konten ataupun epistemologi dan aspek metodologi. Dua-dua aspek ni dia kena kuasai lah. Okey, mungkin saya terus lebih kepada tajuk. Saya pun rujuk kepada saya punya laporan je, dah lupa dah. Okey, kalau tengok tajuk hubungan antara kefahaman dan amalan penggunaan cetakan persekitaran guru dengan pencapaian pengecaman perkataan kanak-kanak. Okay. Pada pandangan akidah tentang tajuk ni, sebenarnya boleh tak yang Q faham bila tengok tajuk ni sebenarnya nak tengok apa? Nak tengok hubungan apa? Berapa hubungan? Kalau tengok sebab saya sekarang ni tengok berdasarkan tajuk ni je dulu. Sebab nanti saya akan telikan dengan objektif. Tajuk dengan objektif kena selari, kena konsisten, kena koheren. So kalau tengok tajuk ni bagi saya faham, nak tengok hubungan apa sebenarnya. Kalau daripada tajuk ini, berapa hubungan apa yang nak dicari berdasarkan tajuk dulu. Kalau pada tajuk ni, yang saya nampak lah di tajuk ni, untuk dari segi hubungan kefahaman dan juga hubungan kefahaman amalan dengan pencapaian pengecaman. Berapa hubungan berdasarkan tajuk? Saya kira Dua. Hubungan apa tu? Hubungan antara kefahaman dan juga amalan penggunaan cetakan. Hubungan antara kefahaman, amalan, penggunaan cetakan dengan pencapaian pengecaman. Tapi banyak, setiap hubungan tu banyak pun boleh ubah pula. Tapi kalau tengok objektif dah dapatan, biasanya dua pun boleh ubah je kan. Sebab something misunderstanding kat situ bila saya baca objektif dengan dapatan. Kalau berdasarkan tajuk lah, saya tak pasti nak diperbagi dalam aspek mana. So kalau saya lah, bila saya baca, saya nampak ada dua hubungan je kat sini berdasarkan tajuk. Saya tak baca objektif lagi. Hubungan antara kefahaman dengan pengecaman perkataan. Itu yang pertama. Hubungan yang kedua lah hubungan antara amalan dengan pengecaman perkataan. Sebab kamu guna perkataan antara kefahaman dan amalan. Kefahaman dan amalan ni satu pun boleh ubah. And then kamu nak hubungkan dia dengan pengecaman perkataan. Saya nampak yang itu. Saya nampak hubungan antara kefahaman dengan pengecaman, amalan dengan pengecaman. Sebab dari segi tajuk, dari segi penjodoh bilangan, penghubung antara dan dengan. Kalau saya nampak yang itu dari segi tajuk. So nampak dua hubungan besar itu dari segi tajuk lah. Nanti saya tengok pada objektif. Nantilah. Sebab saya nampak ada satu part yang kalau tengok dari segi tajuk dan objektif, ada satu part yang tertinggal yang tak diukur. Alright, kemudian satu lagi tentang tajuk juga dengan
pengecaman perkataan. Sebab bila saya tengok pengecaman perkataan dalam kamu punya definisi operasi dengan instrumen item, bila saya tengok pengecaman perkataan tu, bila saya nampak satu aspek perkataan sahaja yang kamu ukur, iaitu aspek apa yang kamu ukur pengecaman perkataan di sini? Q. Saya panggil Q je lah, dah senang panggil Q. Nama. Yes. Sebab bila saya nampak mula, kalau saya baca lah first impression pengecaman perkataan, sebab kamu nak pengecaman, mesti terbayang saya pengecaman perkataan ni bukan nama lah, maksudnya pelbagai, mungkin kata nama, kata jo, kata perkataan, sebab perkataan kan. Tapi bila saya tengok konten, alamak, rupanya nama je. So saya nampak macam Betul. Ah, ah. Saya lost sikit. Maksudnya pengecaman perkataan dalam definisi dan juga dengan dalam instrumen berbeza tu, maksudnya macam tu doktor masukkan. dari segi tajuk, dari operasi dan instrumen tak ada masalah tentang perkataan nama kanak-kanak. Tapi bila tajuk, kalau kamu gunakan dua item lain selain daripada nama, baru boleh guna pengecaman perkataan sebab merangkumi dua aspek. Contohlah, tapi dalam situasi sekarang kamu guna satu aspek saja, perkataan nama kanak-kanak saja. So saya pun ada, Dr. Jupri, saya pun ada juga. Alang-alang saya masuk sikit ada juga. Saya punya format tu mesti ditambah baik bagi menunjukkan konteks kajian. Sebenarnya saya pun mula-mula bila tajuk tu, dia mesti memberi satu gambaran perkataan tu macam banyak jenis perkataan. Mungkin dia nama-nama lain perkataan yang ada di sekeliling kanak-kanak tu contohnya. Tapi bila sebenarnya tajuk tu tak menggambarkan konteks kajian ni, sebenarnya dia macam nama dia je. Mungkin boleh ubah terus. Sebab saya ada buat cadangan juga, hubungan antara kefahaman dan amalan penggunaan cetakan persekitaran. Dia apa tu, satu gambaran yang tak represent the content. Dengan mungkin terus boleh direct dengan pengecaman perkataan nama kanak-kanak. So dia konteks dia lah. Sebab Q just pilih satu je kan, konteksnya nama kanak-kanak. Better terus spesifik pada konteks. So orang katakan lagi pula, oh dia nak fokus hubungan dengan kanak-kanak tu. Yang saya nampak lah dari segi tajuk. Okey, seterusnya dari segi kita go by form ke Dr. Jupri? Saya by form. Kalau Dr. Mas nak, boleh sekali lah kot kan? Sekali Dr. Jupri dulu lah. Okey, dari segi abstract saya tengok ada beberapa terdapat dari segi kesalahan tata bahasa lah, italik, ejaan, itu cek kemudian lah. Si kajian perlu spesifik berdasarkan objektif kajian, sebab saya nampak dia lebih umum. Mungkin boleh ada beberapa objektif yang just umum, boleh berdasarkan objektif. Ada tengok rumusan, okey, amalan, kefahaman, rendah, hubungan, yang objektif utama tu lah. Kemudian cadangan tu perlu diganti dengan implikasi. Kita tak masukkan cadangan, biasanya kita masukkan implikasi, lepas dapatan, implikasi, kemudian apa kesimpulan. Itu saya dari, so BI pun nanti kena ubah lah. Abstract saya itu je Dr. Mas. Ada apa-apa nak tambah? Untuk abstract saya nak tambah sikit. Dia ada sampel tapi tak dinyatakan jenis sampel. Dalam abstract masukkan apakah jenis sampel. Dan juga ada juga perkataan contohnya macam Google Form tu perlu di-italickan. Kerana macam sebab abstract ni dia akan dibawa sampai ke JPS dan senat ni, jadi boleh kita nak tengok dia ada kesalahan walaupun kesalahan teknikal ataupun typo. Jenis sampel tu yang macam mana Dr. Mas? Maksud Dr. Mas? Dia dah masuk jenis sampel, kita ambil guru tarik kemas kan, jenis sampel. Contohnya sampel ke random ke. Teknik pesampilan. Teknik pesampilan. Pesampilan. Rawak ke bukan rawak? Dan kalau implikasi kenyataan, kita sebut kalau boleh nyatakan perkataan implikasi itu sebab yes, baru jelas. Baru walaupun mungkin secara tidak langsung tu ada di sini menyarankan ni, tetapi dia lebih pada implikasi, bukan cadangan lah. Implikasi pada kajian ni apa? Ya, doktor.
Kemudian ada kena ada juga perkataan kalau kita ikut yang IPF tu dia ada yang sebelum implikasi tu conclusion. Conclusion tu kena ada juga. Dia tak ada, dia banyak cadangan dia rasa dicadangkan untuk kalau kita tengok selepas dia apa hasil kajian. Tapi hasil kajian kalau kita masuk mesyuarat NDPA dia tak suka gunakan hasil kajian, hasil dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bla bla bla. Hasil kajian Implikasi kajian bla bla bla. Kesimpulan istilah tu tepatlah. Biar nampak. Kajian. Lepas dapatan kajian ni terus menerusi kajian dicadangkan. So dia cadangan dia tak perlu ada sangat, dia perlu ada conclusion dengan implikasi. Betul kan dengan bahasa yang cakap lah ni? Okey, thank you. Dan pada result sebenarnya kita guna finding. Okay, yang lain-lain kalau aspek-aspek lain teknikal tu nanti cek balik lah siapa dah sembang. Adalah tataan bahasa, ejaan, italik, semuanya lah. Bahasa semua okey lah kot. Bahasa ejaan boleh sembang. Pada yang nombor 8 tak Dr. Jifri Ya? Kajian penyataan masalah tu Nombor 8 lah kau. Okey, saya pun cek. Ni pun banyak teknik. Okey, saya cek lagi lah. Okey, penyataan masalah saya tak ada masalah. Okey lah, saya nampak jelas. Cuma untuk guideline sajalah. Kalau tengok balik nanti susun balik tu kontennya okey dah. Dari segi ini saya ambil daripada ada daripada pengkajian kata penyataan masalah ni biasanya boleh ambil formula ni IPIA. Start dengan idea, kedua problem, ketiga implikasi, keempat action. Tengok balik dalam tu mana idea, peringkat pertama dulu, lepas tu dengan masalah. Dalam tu semua ada dah. Just guideline. Kemudian untuk latar belakang perlu ada juga perkaitan sikit antara cetakan persekitaran dengan pengecaman perkataan. Sebab itu antara fokus kamu kan, cetakan persekitaran dengan pengecaman perkataan nama kanak-kanak tu lah. So apa kaitannya, kenapa nak kaji, dan kenapa nak kaji fokus pada pengecaman perkataan nama kanak-kanak. Itu something yang nampak besar lah untuk dalam kajian ni kan. Fokus utamanya cetakan persekitaran dengan pengecaman perkataan nama kanak-kanak tu lah. Contoh dalam ke surat 7 tu lah, dia terus ending kasih macam tak nampak untuk menjurus pada fokus kajian. Mungkin boleh tambah kat situ sikit. Kemudian seterusnya itu yang saya kata tadi, objektif kajian. Kalau tengok muka surat objektif lah, objektif kajian. Kalau bagi saya lah, bila saya tengok tadi saya dah komen tadi peringkat awal tajuk tu, kalau bagi saya objektif 5 dan 6 tu kalau tak ada pun tak apa, sebab tak fokus pada tajuk. Yang cuma yang perlu ditambah ialah tak ada objektif untuk kefahaman dengan pengecaman perkataan. Sebab kamu kata apa tajuk, kefahaman dan amalan dengan pengecaman perkataan. Sebab kefahaman dan amalan tu satu pun boleh ubah sebenarnya. Dia gabungan kefahaman dan amalan, satu pun boleh ubah. Iaitu pun boleh ubah, tak sure lah bebas ke tak bebas. Kemudian pengecaman perkataan satu pun boleh ubah. Sebab saya tengok pun boleh ubah kamu kat situ. Kalau bagi saya lah, saya nampak kat situ A sampai D okey. Kemudian E sampai F kalau tak ada pun tak apa, sebab bukan nak tengok kefahaman dengan apa? Amalan. Kalau tengok bukannya hubungan antara kefahaman dengan amalan. I'm not sure lah, nanti tengok balik. And then itu je lah saya nampak dari segi objektifnya. Okey, kemudian batasan kajian perlu ditambah dari segi aspek method, sampel, instrumen. Lagi itu je lah kot dari bagi saya untuk
nombor 8 ni. Dr. Mas ada apa nak tambah? Okey, terima kasih Dr. Jufri. Saya mungkin nak tambah sikit untuk yang Dr. Jufri highlight tadi dalam latar belakang tu tak nampak tentang pengecaman perkataan cetakan persekitaran, konsep dengan pengecaman perkataan. Saya rasa ada sebenarnya Nurul Akidah dah nyatakan dalam bahagian introduction. Pada saya introduction tu biar sikit, tak apa, tapi latar belakang tu lebih, sebab latar belakang saya nampak sikit sangat dan hanya menyentuh tentang banyak kurikulum sahaja kan. Tapi sebenarnya saya rasa bahagian contohnya macam surat 3 ada dinyatakan maksudnya kesedaran konsep letakkan merujuk kepada kanak-kanak macam simbol. Itu saya rasa mungkin pindahkan sikit masuk ke dalam latar belakang supaya biasa orang interaction ni orang macam nak tahu secara umum, tapi latar belakang tu dia sebenarnya dia lead onto your problem kan. So mungkin pindahkan sikit, saya rasa mungkin tu Dr. Jufri pun highlight jugalah sebab latar belakang tu tak dinyatakan secara lebih komprehensif lah di situ Kemudian saya cadangkan juga ni kerangka teori kan masuk dalam part semua kot saya rasa. Kerangka teori Dia ada pilihan kalau IPS dia boleh bab 1. Kerangka teori dan konsep kalau tengok indikator deskriptor IPS. Okey. Kemudian kita nak tanya bila tadi balik pada tajuk kita pada tahap dengan pencapaian pengecaman tu, sebenarnya perkataan pencapaian tu dia ada dalam bentuk apa ya? Kenapa dia guna perkataan pencapaian pengecaman? Pencapaian. Kalau macam yang tajuk ni kan, hubungan antara kefahaman dan amalan, penggunaan cetakan persekitaran guru. Payah guru tak payah apa ya? Dengan pencapaian pengecaman ada buat kenapa dia dikatakan pencapaian tu? Pencapaian di sini merujuk kepada sama ada kanak-kanak itu berjaya mengecam ataupun dia tidak berjaya mengecam nama mereka sendiri. So nak kekalkan pencapaian, bila saya sebut pencapaian tu macam seolah ada Test. apa ya? Test ke macam tu. Macam test. Impression saya lah. Tapi kalau macam pengecaman je tak apa, kita nak tahu dia cam ke tak cam. Bila pencapaian ni macam dia ada something test individual dengan kanak-kanak kan? Bila dia sebut pencapaian kan, pencapaian yang mencapai tu mesti ada sekarang macam pentaksiran lah kat situ pada saya. Padahal yang ini just survey je kan? Ya. Saya pun perasan juga benda tu bila dia sebut pencapaian ni. Dia tajuk tu macam agak membingungkan lah. Tadi saya baca tadi adakah kita asas kanak-kanak ni kan, ataupun secara kita nak tahu dia kesat penting tu je kan. Betul. Sebab tu cadangan tajuk saya pun saya buat pencapaian tu mengelurukan dengan konteks kajian. Sebab bila saya baca latar belakang mungkin saya nak tengok ada tak dalam segi kajian yang lepas yang menceritakan tentang pencapaian kanak-kanak berkaitan dengan konteks pengecaman dan konteks kan, tapi tak ada. Sebenarnya memang sebab kanak-kanak 3 tahun kan, biasanya kita tak ada kita nak tahu dan ini pula kajian bentuk persepsi je kan. Penjawaan. Kemudian saya cakap Dr. Jufri yang saya dah sebut tadi. Yang lain tu nanti rujuk report lelaki ada dalam ni, just technical saya tak sentuh sangat. Kita teruskan ke bab 2 Dr. Mas. Ya boleh. Untuk bab 2 kalau saya tengok secara keseluruhan kat sini, saya nak tanya Q lah. Sebab bila kita buat research ni, kita fokus satu fokus kajian dan kita kena mendalami lah, in-depth. Maksudnya kena tahu banyak perkara lah. Okey, berdasarkan pembacaan Q, sebenarnya cetakan persekitaran ni sesuai diperkenalkan kepada kanak-kanak pada umur berapa tahun? Pandangan IQ daripada bacaan IQ. Okey, kalau pada pandangan saya sendiri, dia sesuai didedahkan pada awal usia, seawal usia 3 tahun itu pun tak boleh lah. Tapi untuk lewat 2 tahun tu
cuma just untuk kenalkan tunjukkan ke arah cetakan kesedaran, tapi untuk dari segi perbualan dengan lebih baik adalah pada usia 3 tahun lah. Tidak ada masalah di situ. Ya, sebab kamu fokus 3 tahun kan? Kena explain benda tu lah. Sebab kalau saya tengok dari segi pembacaan pun sebenarnya kalau peringkat awal cetakan persekitaran setahun ke atas, 2 tahun pun sebenarnya dah boleh dah. Dia dah kenal simbol, tanda. 2 tahun, kalau saya tengok pembacaan 2 tahun tu dah boleh start. Sebab tu bila saya tengok kamu punya pemilihan sampel 3 tahun dan sebagainya, itulah kena faham dari segi apa kata orang, perkembangan kanak-kanak tu. Sebenarnya kalau dari segi pembacaan sekarang 2 tahun dah boleh start. 2 tahun dia dah boleh faham dah tentang makna simbol-simbol yang mudah lah. Okey, kemudian kalau saya tengok keseluruhan tentang tinjauan literatur ni, dari segi penekanan tentang cetakan persekitaran tu sangat baik dan jelas. Okey, kemudian cuma penguasaan pengecaman perkataan nama kanak-kanak tu, sebab ini umur 3 tahun juga kan, ataupun yalah nak fokus tu macam tak berapa jelas yang dari segi jenis, jumlah perkataan, jenis perkataan yang kanak-kanak boleh capai untuk 3 tahun, jumlah perkataan dia. Untuk perkataan nama kanak-kanak tu Q, rasa-rasa umur berapa tahun kanak-kanak boleh cap berdasarkan pembacaan? Dia dah boleh kuasai nama sendiri. Untuk nama, kalau nama penuh sendiri. Nama sendiri. Bukan nama penuh, nama lah dia dah. Sebab kalau nama sendiri yang 3 tahun untuk secara semua kenal tu tak, tapi untuk dia tahu awalan dia, awal dia, yang ada dalam nama dia, dia tak ada masalah untuk mengecam pada umur 3 tahun tersebut. Okey, sebab itulah perlu ditekankan dalam tinjauan literatur tu lah. Sebab saya nampak tu kurang dari segi ini jumlah perkataan, berapa dah boleh buat, apa jenis-jenis perkataan, memang tentang nama dia ke, mungkin boleh rujuk kurikula ataupun standard ataupun teori-teori yang berkaitan lah. Okey, kemudian dari segi teori juga ada 2 teori kat sini saya nampak. Macam teori literasi tu okey dah clear apa semua. Teori Avery macam tak diaplikasikan sepenuhnya dalam kajian ini, muka surat 44. Dan konsep ZPD, scaffolding, macam amalan kan, scaffolding lebih pada amalan kan, mungkin adalah kaitan sikit. Tapi saya tanya balik, so bagaimana pula dengan kefahaman? Sebab ada 2 aspek kat sini, kefahaman dan amalan. So kefahaman, apa teori mendasari? Kefahaman itu adalah untuk saya based on kepada taksonomi Bloom, tapi taksonomi Bloom itu digunakan untuk saya bina instrumen saya untuk bahagian kefahaman. Sebab saya nampak taksonomi Bloom tu lebih sesuai kan, taksonomi ada peringkat pengetahuan, kefahaman dan juga sampai peringkat amalan kan. Macam ZPD ni lebih pada konsep pembelajaran kanak-kanak. Maksudnya apa, scaffolding apa semua, dan tapi dalam kajian kami lebih pada just survey je, persepsi je. Tak nampak apa perkaitan atau application ZPD. ZPD tu lebih pada pembelajaran kanak, scaffold dia dapat bantuan. Tapi dalam research kami ni lebih pada surface je kan, just persepsi pendidik je kan. Situ yang saya nampak. Kalau saya nampak taksonomi belum tu lebih sesuai, dia merangkumi kefahaman dan ada juga amalan. Saya nampak yang itulah. Kemudian kajian-kajian lepas saya nampak masih boleh diperbaiki, mungkin boleh ditambah baik. Dan aspek kefahaman tu pun kurang ditekankan dalam bab ini. Okey. Kemudian dari segi kajian-kajian lepas, Q susun tu mengikut kaedah apa ataupun teknik apa untuk penerangan kajian lepas? Kajian lepas itu saya susun berdasarkan yang berkaitan dengan kajian ini, dari segi amalan, pengecaman perkataan. Okey, so maksudnya sebab kena jelas dalam tinjauan literatur ni macam-macam teknik kita boleh laporkan. Yang paling latest tu yang kan ni yang trend tu SLR, Systematic Literature Review. Tapi tak ada masalah kalau ada kaedah lain. Ada yang guna kaedah kronologi, ikut tahun, kajian-kajian lepas. Ada ikut metodologi, dia persamaan ni. Dan macam Q buat tadi yang saya nampak lebih pada tema kan, tema-tema pun boleh ubah tu.
So peringkat awal tu kena jelaskan. Okey, kajian-kajian lepas ini dijelaskan atau diterangkan berdasarkan pendekatan atau teknik bertema lah berdasarkan formula-formula ubah kajian. Supaya jelas lah bila kita baca. Oh okey. Yang lain itu je lah kot untuk tinjauan literatur. Yang lain tu teknikal dalam ni. Betul Mas? Okay, rasa dah terjepit untuk bab 2, saya rasa teori bahagian literasi tu dah ada. Cuma saya juga berpandangan kalau boleh kita cari satu teori yang menceritakan ataupun mengupas dengan lebih jelas amalan dan pengetahuan dulu. Boleh tak? Supaya saya rasa itu yang ada sifat kan. Sebenarnya yang scaffolding kalau dia memang pembelajaran kan, dan kita faham itu dalam konteks dia mengajar. Tapi ini lebih kepada amalan, dan saya rasa ada teori-teori yang berkaitan amalan dan pengetahuan dan tahap kompetensi kan. Tapi kita nak tengok dalam konteks amalan dan pengetahuan tu ada tak teori yang lebih dekat lah dengan kajian tu, dalam konteks kajian. Kemudian yang kedua, saya tengok waktu tu Nurul tidak ada juga dibezakan lah kajian lepas dengan dibincangkan juga tentang ada kisah section lah buku surat 29 kajian-kajian lepas kan. Tetapi ada percaya dalam sebuah itu sebenarnya dah boleh dibawa dalam kajian lepas. Boleh dikalikan untuk tema yang berkaitan. Contoh macam ni dah kepada sekarang dan sebagainya, tapi yang sebelum ni ada juga yang boleh dimasukkan sebagai kajian lepas. Jadi nampak lebih komprehensif lah. Contoh yang boleh masuk macam persekitaran kelas yang kaya, itu boleh dimasukkan di bawah kajian-kajian lepas juga yang kalau di saya. Okay? Saya tak tahu ini kajian empirical ke tak ataupun secara penulisan, tapi kalau tengok balik, kalau maksudnya contoh buku surat 53 ada tak dalam ni literature yang boleh digabungkan dengan kajian-kajian lepas. Bila diasingkan lah, dia ada teori dan terus masuk kajian lepas. Faham tak saya? Faham tak? Bila kajian lepas tu nampak macam sikit kan, tapi sebenarnya sebelum tu dah dimasukkan juga. Saya tengok apa kesesuaian. Contohnya kalau macam punya Aerob Scores ni kan, jadi ada tak semua sesuai dengan tema yang nak tema yang nak di-highlight dalam bab ini. Saya akan cuba cari. Okay, kemudian perlu disimplifikasi bila dah masuk balik, semua dah ada dah banyak, ada agak terkini. Cuma nanti bila ni susun balik lah kalau yang dah boleh masukkan macam 2.62 kan tu. Jadi kalau yang sesuai tentang kajian lepas, masukkan dan masukkan dalam tema yang bersesuai dengan. Saya kot untuk bab 2 saya. Macam saya nak tambah sikit kan, contoh yang saya kata tadi, aplikasi teori Ehri itu kan, saya tak nampak lah, mungkin Q nampak, mungkin boleh jelaskan dalam laporan. Contoh dalam kesuran 42 jadual 2.1 ada fasa-fasa Ehri pembelajaran perkataan. Itu nice lah, cuma tak nampak lah di segi peringkat umumnya apa, cuma ada nama fasa dan perkembangan yang berlaku. Sebab kamu fokus, tiba-tiba fokus pengecaman perkataan nama kanak-kanak kan. So dalam banyak-banyak fasa tu untuk pengecaman perkataan nama kanak-kanak tu dia di peringkat mana. So barulah boleh nampak kamu guna aplikasi teori tu. Mungkin Q ada nampak kasih, tapi mungkin ada penjelasan sikit. Penjelasan teori ni apa kaji fasa ni yang fokus nama kanak-kanak. So baru kita aplikasi teori. Kalau tak dia just penerangan je. Tak nampak dia punya perkaitan ataupun aplikasi. Okey, yang lain-lain tak ada kot. Okey. Ada tak dalam literature ni, saya pun terlepas pandang yang dikaitkan cetakan persekitaran dengan pengecaman nama. Ya, itulah. Secara fokusnya. Kalau ada lah, kalau tak ada itu mungkin boleh di-highlight lah. Tak ada kajian yang dalam tinjauan teratur sebab dia kena selari dengan objektif dengan tujuan kajian lah kan. Tujuan kajian lepas. Sebab bila dia dibincangkan dalam bab 2 ni macam pengecaman perkataan secara umum kan. Tapi kalau memang tak ada, contohnya kajian-kajian kita boleh kata ini adalah gap lah dalam literature yang tak ada. Dan kemudian sorry lah balik kepada bab 1 tadi, mungkin saya fikirkan balik
kita boleh tengok balik macam rasional. Kenapa dia nak cam nama dia? Yes, rasional dia. Kenapa pilih pengecaman perkataan nama kanak-kanak Tak tu? perkataan yang lain-lain yang kan supaya kita fahamlah kenapa Cik nak pilih juga yang nama saja. Kenapa tak ada perkataan Yang lain. bersungguh Mungkin dari segi teori atau perkembangannya memang menyerlah umur 3 tahun ni nama dia. Kan? Contohlah. betul. Nak ni. Kalau nama tu kan kanak-kanak sekarang kan nama pun panjang kan. Jadi saya rasa mungkin dari segi tu kita boleh tengok balik lah kot. Kalau masukkan skip rasional berapa 3 tahun tu kita nak bukan nama dia. Supaya research ni ada makna lah. Bukan just main pilih je kan? Just main pilih je. Maksudnya ada dasar ataupun teori yang mendasari itulah pemilihan kita tu. Okey, seterusnya kita pergi bab 3 ya. Alright. Okey, saya nak sentuh sikit tentang pemboleh ubah kajian. Macam mana Q tentukan pemboleh ubah dalam kajian ini? Saya tengok untuk yang mana yang memberi kesan yang perfect dan juga yang effect. So yang memberi kesan dan yang kesan ya. IV dengan DV nya. IV yang mana, DV yang mana? IV nya adalah DV nya adalah pencapaian pengecaman perkataan. Manakala untuk yang IV nya adalah pemahaman dan juga amalan penggunaan cetakan besaran. Kan, dua kan yang IV. So bila berlaku objektif yang kamu kata apa hubungan antara amalan dan kefahaman, so which one yang IV dan DV? Itu saya persoalkan objektif balik. So bila kamu kata IV tu ada dua, iaitu amalan dan kefahaman, pengecapan perkataan tu DV kan? So itu kita fahamlah kalau hubungan antara amalan dengan pengecapan perkataan tak ada masalah. Tapi bila ada objektif yang tengok tadi hubungan antara amalan dengan kefahaman, so which one IV, which one DV? Sebab tu saya kata yang itu pun kalau tak ada pun tak apa, sebab dia akan tak selari, tak koheren dengan apa yang kamu tulis. Kan kamu kata dalam contoh muka surat 23 lah, kamu ada tulis pemboleh ubah IV 2, amalan kefahaman. Bersandar satu je macam. Tapi tiba-tiba ada objektif tentang hubungan amalan kefahaman, dia pun ada IV dengan DV kan. Tu dia nampak dia tak ada something wrong lah kat situ. Okey, kemudian reka bentuk kajian sesuai dan jelas. Okey. Cuma guideline juga kalau nak buat reka bentuk kajian dari segi penulisan, guna formula SAMT. Dalam ni dah saya nampak okey dah, cuma nak nampak dia flow dia. S tu strategi, maksudnya apa yang kamu nak kaji ni, tujuan utama kajian lah strategi. A tu approach. Approach tu maksudnya pendekatan kuantitatif contohnya. M tu method, kaedah apa yang kamu guna. Tinjauan kan. Last sekali teknik untuk kumpul data, soal asli dan itulah design tu dia merangkumi SMT, cukuplah, lengkap lah. Semua dah ada dah ni, cuma just nak susun dia. Kemudian kemas, kamu dari segi sampel tabika kemas Taska kemas. Belum taska kemas. Tak ada isu kan guna nama kemas? Untuk ada kita ada etik. Untuk dari segi surat tak ada masalah. Cuma dia kata untuk masalah dari segi kumpul data untuk pembentangan tak ada masalah. Sebab dia dah nyatakan dah ada surat dalam. Sadalah kalau sebab dalam laporan kan penggunaan nama tu kot kan. ketanpa namaan tu apa dalam istilah Inggeris tak ingat dah saya. Dalam mungkin kalau kita bercakap tentang etika, kita dalam borang konsen tu kita dah kata kita akan gunakan nama kemas dalam research kita, ataupun cukup sekadar kita katakan agensi. Kita tak pastilah dalam borang konsen, ada borang konsen tak? borang etika. Ada saya Maksudnya mungkin concern daripada sesetengah agensi ni dia agak sensitif kalau data dia Macam ni pun data sensitif. Semua rendah.
Amalan rendah, kefahaman rendah, risaulah. Kalau baik tu dia sukalah. Kalau Kan? tinggi betul. Saya rasa kalau isu dia kalau dia punya tak mencapai pencapaian. Jadi adakah ataupun dalam borang konsen kita dah maklumkan bahawa kita, mungkin tak ada masalah untuk diguna nama dikaitkan dengan kemas ke macam tu. Kalau tak ada mungkin kita nak kena tengoklah sebab kadang-kadang melainkan kalau kita nak lapor pada kemas saya rasa tak apalah. Kan Dr. Syukri? Ya, ya, betul. Kita nak tahu. Tapi kalau kita lakukan secara umum ni saya rasa kalau di etika mungkin kita hanya katakan sebagai satu agensi ke agensi kerajaan ni bolehlah mungkin genius mungkin perpaduan kan Taska agensi kerajaan pun cukup lah. Dia sebenarnya Okey. kalau kita memang buat khusus kajian kita untuk kemas nak tahu itu memang kita tak ada masalah. Tapi kalau to make it public takut ada sensitivity lah. Berarti kita bentang pula di conference contohnya kan. Nanti mungkin nanti ada juga lah ada isu yang sebelum ni dia kata kenapa data ni di present secara public macam tu je. Okey, saya teruskan ya. Okey, dari segi populasi dan sampel, okey, cuma tadi Dr. Mas dah sentuh dah teknik pensampilan tu kena ada sikitlah penerangan. Kemudian dari segi aspek instrumen kajian jelas dari segi konten dan sebagainya, seperti dia item-item. Cumanya saya nak tanya Q, kenapa analisis kesahan dan kebolehpercayaan tu dilaporkan dalam bab 4 untuk instrumen kajian? Saya sendiri, maksudnya saya sebabkan ia adalah data, sebab saya masukkan di dalam bab 4. Data tu data dari segi nilai CVI tu dan juga conversion alpha tu. Data tu kalau yang CVI tu kesankan kita tahulah daripada pakar. Kemudian data yang kebolehpercayaan tu daripada rintis ke atau yang sebenar? Tak ulas mana doktor soalan dia? Data untuk kajian rintis yang kebolehpercayaan tu kan, data untuk kebolehpercayaan tu guna data rintis ke guna data sebenar? Tu data rintis. Okey, biasanya kalau format tesis, biasanya analisis kesahan kebolehpercayaan tu walaupun dia dalam bentuk data dilaporkan sekali di bawah instrumen kajian supaya jelas, maksudnya kamu dah sahkan, dapat validity, reliability, baru boleh guna. Lebih baik kesan dan kebolehpercayaan dalam bab 4 tu dipindahkan ke dalam bab 3 di bawah instrumen kajian. Lagi baik. Walaupun dia data. Kita fahamlah bab 4 tu analisis data dan dapatan, tapi untuk kesan dan kebolehpercayaan dimasukkan dalam bab 3 lah. Sama juga dengan bukti ataupun analisis taburan normal. Muka surat 96 raja dalam bab 4. Sepatutnya sekali juga masuk dalam bab 3. Maksud kita dah fulfill dah dari segi validity, reliability, normal distribution dah fulfill dah, baru boleh analyze data. Itu maksudnya. So semua benda-benda maklumat tu dalam bab 3. Bendanya ada, cuma pindah je. Okey, itu saja dari saya untuk bab 3. Saya tu sama lah, saya rasa dah lunas dengan panjang juga. Dan nanti sama lah apa yang diulas oleh Dr. Syukri. Alright. Lagi bab 4. Analisis kuantitatif, pengutipan data, okeylah. Analisis kuantitatif. Ni jelas kan yang 11 12 satu analisis ni. Analisis kuantitatif, okey, maklumat demografi jelas dan mencukupi. Cumanya dari segi aspek teknikal, biasanya kita jelaskan dulu, ayat dulu, penerangan dulu, perenggan dulu, barulah bawahnya jadual ataupun graf. Contoh muka surat 114. Kalau ikut format IPS UPSI lah. Yang ini Q terus jadual dulu, sepatutnya penerangan dulu, baru jadualnya di bawah. Yang lain-lain pun sama lah, raja pun macam tu juga. Analisis deskriptif, tahap, baik dan jelas. Cuma muka saya nak tanya Q, untuk muka surat 121, outlier tu guna analisis apa? Sebab ada outlier.
Satu. Darjah 4.5 atas merupakan outlier. Nak kes outlier tu guna darjah apa, analisis apa ni? Ini untuk yang saya nak tahu dia punya klasifikasi ke tak? Untuk saya nak tahu taburan normal atau tak normal. Yelah, apa analisisnya yang digunakan? Softwarenya, analisisnya, nama analisis. Ha? SPSS untuk Spanish Analysis tu. Itu square hypothesis yang Raja 4.5 ni analisis apa? Sebab tak ditulis kat situ. Analisis apa? Ya, ada nama dia ni. Yang Q buatkan nak tengok ini tujuannya untuk apa Q? Untuk kita tengok taburan data. Yes, betul. Selera. Ah. Selera ke tak? So apa dia punya nama test dia, nama analisis dia? Nama test dia bukan nama dia skewness dengan test. Bukan, skewness and kurtosis tak dalam bentuk gambar raja, dia dalam bentuk poin-poin je, nombor. Saya tak ingat maaf. Okay. Jadi saya ingat saya nak kena buka pada SPSS. Tapi memang saya guna SPSS. Dia dipanggil apa? Box ke apa? Box apa? Adalah namanya sebab dalam gambar dia taburan nombor ni ada dua jenis. Satu dalam bentuk kita boleh laporkan dia dalam bentuk nombor, satu dalam bentuk raja. Dalam bentuk outlier ni paling baik sebab kita boleh nampak dia, tapi ada nama test dia. Nanti cari masukkan dalam sinilah. Okey. Kemudian macam itulah. Itu pilihan untuk objektif hubungan antara kefahaman dengan pengecaman perkataan. Kalau boleh buat, adalah satu part untuk dapatan kat situ dengan objektif dan sebagainya lah. Lebih tajuk objektif yang kalau ada keperluan, sebab data rasanya masih ada kan, just tinggal analyze. Dan itulah kalau ada keperluan untuk buat yang saya nampak. Yang lain-lain jelaslah dari segi dapatan, mengikut objektif, deskriptif, hubungan. Itu yang saya kata tadi, yang outlier taburan normal tu sebenarnya dalam bab 3. Untuk bagian method satu ni kan? Sebab dia ni kita analisis ni kita fokus kepada dapatan sahaja. Ya, betul, dapatan ikut objektif saja. Demografi, dapatan ikut objektif. Okay, itu saja daripada saya untuk bab 4. Kami pun sama dah ada maklumat benar. Seperti yang nyatakan tadi lah, saya pun dah masukkan dalam laporan nanti pindahkan. Kemudian secara umumnya boleh kita susun tadi tu dia terus bagi orang tu penerangan ni. Dia ada dirang lah. 5 lah betul. Okey, untuk 13 inflasi data okey, sesuai mencukupi bab 5 lah kan untuk perbincangan. Cuba tengok yang ke surat 132 bab 5 tu yang tak ada nombor muka surat. Masih ada lagi perkataan akan. Maksudnya tak buat lagi lah ni. Okey. Nanti cek baliklah setiap bab yang tak sesuai dengan akan. Biasa kita buat masa peringkat proposal akan kan. Maksudnya saya menggunakan akan pada saya nak sebelum nak masuk dalam bab 5. Saya kena tak perlu dia akan lah. Tak perlu tu sebenarnya membincangkan. Sama juga bab-bab yang lain. Sebenarnya tak membincangkan. Mungkin perlu tambah satu tajuk kajian selepas pendahuluan tu. Biasanya kalau format IPS dia ada ringkasan kajian ataupun rumusan secara menyeluruh lah sebelum kita bincangkan. 5.2 tu saya cadangkan ringkasan kajian, Q jelaskan apa masalah secara umum saja, rumusan, ringkasan, apa masalah, apa objektif, apa metodologi, apa dapatan, supaya nampak gambaran balik. Sebelum perbincangan ada ringkasan kajian. Lepas tu baru bincangkan dapatan kajian. Okey, kemudian dari segi perbincangan dapatan kajian, kamu bincangkan sangat melalui apa objektif lah, deskriptif, tahap dan sebagainya lah. Kamu jelaskan kenapa. Cumanya ada penjelasan tu kamu kaitkan dengan KSPK. Tak tahulah apa keperluannya sebab ini untuk kanak-kanak umur 3 tahun kan. Just kurikulum permata je. So kenapa Q masukkan juga yang tunjang komunikasi, contohnya lah muka surat 135 ni. Ada keperluan tak? Mungkin ada justifikasi kat situ. Kenapa dimasukkan SPO sebab nak menyatakan memang kat Malaysia memang kita penduduk dalam official ni memang tak
menyampaikan secara jelas tentang cetakan sekarang. Kedua-dua. Sebagai yang menulis tentang KSP daripada tulis. Walaupun sampel itu adalah mungkin tak Alright. Ada tak kira dalam tentang curriculum formatur? ada juga, tapi cuma ada dari segi keperluan itu kan. Cuma kalau kita highlight tadi, itu dalam salah ada yang sebut dia ada dikatakan dalam curriculum formatur tu tak dinyatakan secara jelas kan. Kat sini dalam perbincangan tu mesti kena highlight lah, kena dinyatakan dengan jelas. Supaya sebab fokus kita tahu kesedaran kita dengan perkembangan keadaan 3 tahun tu lebih sesuai dengan konteks semata kan. Jadi kita perlu dalam perbincangan kita kena fokus kepada yang permata tu lah, walaupun dinyatakan tapi mungkin kupas dengan lebih mendalam terkait dengan teori kenapa cetakan kesedaran dan perkembangan anak, perkembangan literasi dia pada ketika itu sangat sesuai lah dinyatakan secara spesifik lah pada saya. Supaya dia nanti buka siapa yang baca di sini dia rupanya kita dalam bagi kurikulum ni cetakan kesedaran tu sangat penting untuk anak untuk perkembangan literasi. Jadi saya rasa itu yang ditekankan lah. Bila segi hal yang KSP tu mereka dia ada tapi tak tapi sebab kita nak kaitkan dengan kajian ni kita perlu nyatakan lah dalam kurikulum dan sebab dia berkaitan dengan amalan dan Kefahaman. Jadi kita kena highlight kat sini sebenarnya masuk kena faham. Mungkin dia tak faham sebab dalam kurikulum tak dinyatakan dengan jelas dengan tidakkan kesedaran dengan perkembangan literasi. Mungkin kita nak the gist of discussion tu mesti ada di sini. Terima kasih. Cadangan saya juga untuk bayang perbincangan juga sebab kita nampak result dia rendah which mean yang maksudnya dapatan ni ekstrim juga tau, yang perlu kita kupas kenapa rendah. Apa boleh jawab lah, saya nampak lah jawapan kenapa rendah, kadang kurikulum tak ditekankan dan sebagainya. Macam tapi mungkin dia boleh kaitkan dengan kalau ada keperluan lah, ada kesesuaian, mungkin boleh kaitkan dengan demografi sampel yang sedia ada. Kan? Contohnya cikgu-cikgu ni dari segi akademinya diploma yang saya nampak lah kalau ada keperluan. Ataupun dari segi contoh pengecaman perkataan kanak-kanak rendah juga, dah 3 tahun. Memang ke rendah kalau ikut berdasarkan kalau ada kaitkan dengan teori juga. Memang ke rendah 3 tahun ni tak ni ataupun dia stunting is nature. So, mungkin ya memang itulah. So kaitkan juga dengan teori ya, rendah sebab teori ni berkatakan sepatutnya umur kanak-kanak ni mesti dah tahu nama contohlah. So mungkin boleh dari penjelasan kaitkan dengan dari segi demografi dengan teori ke yang lain-lain tu okeylah, kajian-kajian tu nampaklah kukuh. Dan mungkin juga boleh juga bincangkan juga item-item yang ekstrim, yang paling rendah dalam setiap tu untuk dibincangkan kan. Dalam item untuk amalan, untuk kefahaman mungkin ada item-item yang ekstrim yang menonjol memang sangat rendah contohnya pun boleh juga. Okey, yang lain-lain itu dah aspek perbincangan lah ya, dari segi deskriptif ke korelasi hubungan lebih kurang lah. Aspek lain saya nampak dari segi aspek implikasi. Kalau dah habis perbincangan tu implikasi, so yang bagi saya kalau implikasi ni kaitkan dengan spesifik dengan dapatan kajian kamu. Saya selalu berfikir kalau implikasi, so what? Apa yang perlu kita buat? So what? Apa yang contohlah kan, amalan kefahaman guru rendah. So what? Implikasinya. Pencapaian perkataan kanak-kanak rendah. So what? Apa yang perlu dibuat? Sebab itu satulah dari segi implikasi dari segi amalan. Tapi saya nampak yang buat ni terlalu umum. Macam untuk boleh tu boleh, tapi umum sangat macam dari segi sistem dan apa. satu lagi kalau implikasi tu kita boleh kita merge balik dengan align balik dengan kepentingan kajian ni. Yes, supaya kita nampak sebenarnya implikasi pada guru ini, tapi kita yang balik apa yang kita dalam bentuk kepentingan pada guru. Kenapa guru kena faham dan amalkan kan? Dan kenapa kita tengok apa tu dibincangkan amalan dan pengetahuan.
Sebab bagaimana ini mempengaruhi kedua tu. Money comes first. Kawan dulu ke amalan dulu. So benda tu sebenarnya boleh dibicarakan juga dalam perbincangan. Sebab dia ada dua pun boleh ubah. Dia amal benda yang dia tak tahu kan. Itu betul dan kadang betul dia ada pengetahuan tapi dia tak amalkan. So dia ada macam interplay lah between these two. So this one also you can highlight the session. Kalau dalam konteks kita tak tengok cikgu ni, dia memang dia kompetensi dia amalan, pengetahuan, kejujuran ni. Tapi pilih dua ni secara khusus kenapa amalan dan bagaimana dia mempengaruhi kan. Itu kena dihighlightkan dalam sesuatu. Macam biasa implikasi kajian juga kalau ikut keperluan tesis, biasa implikasi kajian ni dua aspek. Satu fokus pada aspek teoretikal, implikasi kepada teori. Satu implikasi kepada amalan ataupun praktikal, kaitkan dengan dapatan kajian secara spesifik. Kalau ada implikasi terhadap teori, boleh masukkan sikit lah. Kalau macam guru apa benda sini lebih pada amalan. Macam ke surat 152, 5.3.3, implikasi kepada sistem pendidikan negara. Wow, besar tu Q. Mungkin boleh skop kecilkan implikasi kepada kurikulum je kot. Kan banyak bincang tadi kurikulum. Sistem pendidikan negara ni overall sistem daripada prasekolah sampai seterusnya kan. Mungkin masuk kat situ kurikulum kot. Kepada kurikulum kebangsaan contohnya lah. Dari segi implikasi. Kemudian yang lain-lain cadangan kajian lanjutan. Okey, nampak menarik. Tapi kalau saya lah, memang saya tengok cetak persekitaran ni, mungkin boleh highlight juga perlu hasilkan ataupun bangunkan instrumen ke untuk cetakan persekitaran. Kan tak ada lagi sebab yang ini just surface je, persepsi guru tu je. Tadi nak tengok pencapaian cetakan persekitaran kanak-kanak ni. Contohlah dia punya kajian lanjutan ataupun buat modul ke untuk cetakan persekitaran kan. Lebih pada kajian untuk terus direct kepada kanak-kanak, tengok yang sebenar kanak-kanak ni macam mana. Kalau persepsi guru mungkin lain, yang mungkin kita dapat data yang betul ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita direct dengan kanak-kanak, test dia punya pencapaian, lagi jelas lah kan. Kajian pencapaian, perkataan secara langsung, mungkin pengaruh ibu bapa. Banyak lagi lah sebenarnya tentang cetakan persekitaran ni. Kalau Q nak sambung peringkat PhD pun dah ada dah hala tujunya. Semasa nak bangunkan modul, nak bangunkan instrumen, dah nampak dah continuity-nya. Yang saya nampak lah. Okey, yang lain-lain ada apa kot? Dr. Mas? Saya rasa tak ada apa-apa kot saya dah bincangkan tadi. Kalau ikut tadi, kita dah discuss. Dan ada apa-apa kot saya boleh tahu dari sini. Yang lain-lain macam baru juga apa semua. Tengok jalan nanti apa semua. Technical je tu. Okey, jadi terima kasih kepada penilai dengan komen-komen yang bernas. Okey, sekarang kita nak menjumpa audiens dan juga kita lab tu kejap. Kita akan berbincang tentang keputusan YY ini. Nanti kita kena masuk semula. Audiens tak perlu masuk lah. Okey, terima kasih audiens yang sudi hadir. Semoga bermanfaat.